kita punya replikasi ataupun kopi DNA ke RNA semua tu kan tak boleh. Okey. Jadi protein kita seluruh badan ni, you tahu kan body kita kan daripada rambutnya sampaikan kulitnya sampaikan tendon, muscle kita, tulang kita semua tu ada keperluan sikit sebanyaknya mesti memerlukan apa yang dinamakan zinc. Zinc ni dia merupakan coenzyme. Coenzyme tu maksudnya dia berdampingan dengan enzim-enzim yang menjalankan tugas. Jadi protein lah, enzim-enzim semua ni berbuat pada protein juga. Jadi protein-protein ni memerlukan zinc. Tanpa zinc dia tak boleh bergerak, macam dia tak ada power. Okey, jadi you tengok dahsyat tak, lebih kurang 100 enzim yang main dalam badan kita, dan ada 1000 orang panggil cofactor. Dia menjadi cofactor kepada 1000 lagi bahan-bahan enzim lain. Cofactor ni orang kata apa, membantu lagi. Jadi sebab itulah saya kata amat mustahak, walaupun you anggapkan bila topik saya keluarkan tu you buat macam bukan macam kanser kan, bukan macam diabetes, tapi kalau tak ada zinc ni dia lebih dahsyat. Cuba saya bagi tahu kat you. Ready? Nombor 1, kalau you tengok-tengok nanti katakan you senang allergic, dan you senang kena sinus, dan you kena orang panggil common cold, ni sesama beringuih dan sebagainya tu. Sebab tu saya kata kenapa zaman lah ni zaman pandemik ni zinc ni amat diperlukan dalam badan kita, sebab kita tak mahu sangkut paut dengan masalah immunity ni. Betul tak? Sebab you tahu kan virus-virus ni disuka kepada orang yang lemah immunity-nya. Jadi nombor 1 ialah untuk menjaga supaya kita tak allergic, kita masalah alergi kita tu diperkurangkan, dan kita tak ada banyak cerita-cerita sesama sinus semua ni. Nombor 2, ni walaupun tak mustahak sekarang, tapi masih lagi untuk orang yang masalah acne, jerawat. Salah satu sebabnya ialah acne ni ialah zinc. Seterusnya, you pernah dengar kan kalau cerita-cerita COVID ni kadang-kadang hilang bau, hilang deria rasa semua kan. Hilang deria ni, dua-dua ni antara yang agak mustahak. Rupa-rupanya kalau tak ada COVID pun, tak kena virus apa pun, you tak cukup zinc saja, you punya deria bau dan deria rasa hilang. Dahsyat tak? Dengan zinc saja tak cukup dalam badan kita. Okey. Lepas tu you kalau ada luka apa-apa, lambat nak baik. Okey, seterusnya kalau orang lelaki pula, dia punya adik dia jadi kecil ataupun kecut, ataupun kalau daripada awal lagi mak dia sendiri daripada mengandung dia pun tak cukup ambil zinc dalam masa dia mengandung tu 9 bulan tu, baby ni ada rencatan ketumbesaran dia, sehingga kan kadang-kadang baby ni ada growth retardation, adalah kaki ke tangan ke apa tu, sehingga kan ada satu yang dinamakan dwarfism. Dwarfism tu maksudnya anak-anak yang kerdil. Tahu kerdil yang kecil-kecil yang tak boleh membesar semua tu, salah satu yang menjadi masalah utama asal usulnya ialah zinc tak cukup masa mengandung tu. Jaga baik-baik. Jadi yang orang yang dah dewasa, kalau masih dalam pemakanan dia dah sampai kahwin pun, lama kelamaan nanti dia tengok dia punya adik dia pun jadi kecut, testis dia pun jadi kecil, jadi dia panggil hypogonad. Gonad tu inilah orang lelaki punya private part tu semua, terutama sekali testis jadi kecil, maka sperm pun count dia jadi tak cukup, testosteron dia huru-hara, maka dia punya libido pun tak ada, berterabur. Okay, so zinc adalah punca yang utama. Kalau you nak check zinc dahulu. Seterusnya orang lelaki boleh sampai ada breast pun. Okay, so jaga baik-baik. Arthritis, seterusnya senang kena infection. Jadi bila saya sebut perkataan infection, secara amnya kan zaman sekarang ni harus meningkatkan immunity badan kita kan. Kalau tak cukup zinc, memang cari pasal. Sebab apa? Immunity kita akan jadi jatuh dan rendah, maka senang kena attack. Fahamlah kan? Dah faham ni? Okey, baik. Jadi tak kiralah, bukan kita nak prevent daripada COVID saja, kita nak prevent daripada semua masalah bakteria, virus. Kita perlu hati-hati zaman sekarang ni. Faham? Okey, dan kita juga tahu zinc adalah natural, dia punya lawan radangan. Maksudnya kalau kita ada sakit-sakit, merah-merah, bengkak, lutut, sendi, jadi joint punya problem pun dia ada anti-inflammatory yang natural. Zinc ni saja.
Lepas tu dia bagus untuk kognitif. Kognitif ni maksudnya pemikiran, memori kita untuk dipertahankan, terutama sekali bagi kita yang dah berumur lah kan, betul? Okey. Dan seterusnya, siapa yang ada masalah diabetes, ada kajian mengatakan boleh dibantu dengan semua orang yang tak cukup zinc, cuba cek dulu sebelum you kena bagi injection ke, nak ambil ubat banyak-banyak ke untuk insulin, insulin satu cerita untuk diabetes. Dan untuk orang yang ada penyakit jantung, penyakit sendi, masalah insulin tadi saya cakap, masalah satu lagi dipanggil thyroid pun, dan ada satu lagi dipanggil eye punya problem, mata punya masalah rabun, masalah macular degeneration. Ini zinc juga memainkan peranan. Dahsyat zinc ni, sebab semua yang ada protein dia, yang ada sel, yang ada pertukaran malam dan siang, maksudnya dari segi sel tu orang panggil regenerate kan, mati hidup balik kan. So dia amat memerlukan pergandingannya dengan zinc. Anda pernah tengok tak orang yang rambutnya botak-botak, tapi bukan botak satu tempat, dia bertempat-tempat, dia bertumpuk-tumpuk. Tak elok dia punya botak ni, bukan botak yang cantik macam semua sekali tu, tapi dia bertumpuk-tumpuk sehingga kan lelaki yang ada masalah ni dia cukup botak semua sekali. So hair dia tak sihat lah, rambut tak sihat. Okey, so ini adalah antara gejala, sehingga kan kuku dia pun tak cantik, pertumbuhannya tu tak rata. Dan inilah yang dulu ada seorang tanya saya, apa jadi kalau saya nampak tumpuk-tumpuk putih atas kuku saya. So kalau you ada white spot di kebanyakan daripada kuku you ni, you kena check zinc, salah satu penyebabnya. Okey. Seterusnya, you akan rasa sejuk-sejuk kaki you. You rasa bukan kaki saja, tangan. Extremities. Faham extremities tak? Yang penghujung-penghujung jari atau kaki dan tangan kita lah kan, toes and fingers. You will have cold extremities. You rasa sejuk-sejuk. Okey, itu yang nak pakai stocking lah, nak pakai glove dan sebagainya. Alright, seterusnya saya dah cerita tentang dwarfism tadi. Tak boleh besar. Budak-budak tu sampai dewasa pun dia jadi kerdil lah, faham tak? Jaga baik. Diarrhea masalah utama juga kalau tak cukup zinc. Seterusnya, senang dapat pecah mulut. Orang yang suka kena ulcer bukan sebabkan dia salah makan saja ataupun tak cukup air saja, rupanya zinc dalam badan dia pun tak cukup. So cuba you tengok, ada tak lama sangat dah makan ubat, pergi ambil Bonjela lah, ambil garam lah kan, jenuh you, tiap-tiap bulan 3-4 kali keluar ulcer. Dan kadang-kadang bukan kat mulut saja, dia boleh jadi kat dalam you punya usus. Itu yang takut, sehingga kan pergi ke GIT lah, gastrointestinal tract. Ini yang sampaikan boleh jadi leaky gut kan, you punya usus jadi bocor. Boleh hilang pendengaran pun. Oh, ini dahsyat ni. Pendengaran kalau hilang tak seronok lah kan, padahal bukan kena tumbuk ke, kena cucuk ke apa-apa, rupanya sebab zinc tak cukup saja. Oh, dahsyat. Lagi satu, bila saya cakap pasal immunity tadi, ni ada kaitan dengan sekarang kan, topiknya kenapa sekarang kita perlukan sangat zinc ni. Zaman sekarang ni kena jaga, sebab tadi saya kata immunity jatuh, yang paling ketara ialah lymphocyte ataupun white blood cell you, yang menjadi askar, army, polis kita tu langsung menurun. Jadi kalau dia tak ada, senang kena attack kan. Satu lagi, dia sepatutnya boleh, kalau zinc cukup, dia boleh lawan sikit-sikit ni, takat-takat awalan-awalan ni, no problem at all. Bahkan senang kalau you kena demam-demam ke apa-apa sikit-sikit ni, dia boleh baik kalau cukup zinc. Kalau tak cukup zinc pula, dengan you punya thymus ni atas daripada tulang selangka ni, tengah-tengah ni, papan dada ni, atas ni, belakang tu, dalam ni, tempat saya tunjuk ni belakang ni, ada thymus, satu gland yang ada kaitannya dengan immunity juga, daya tahan kita. Jadi kalau thymus tu pun dah mula kecut juga sebab zinc tak cukup, you dah mulalah senang kena rhinovirus. Rhinovirus tu yang suka attack you punya sesama. Jadi orang panggil macam resedung lah, orang Melayu kan, sikit-sikit nanti nak pergi ambil curut lah, nak buat macam-macam lah, nak jolok pergi jumpa doktor semua tu. Sabar dulu, check zinc dulu. Okey. Sebab tu sekarang ni ada jual zinc lozenges. Tahu tak?
coklat ke you panggil apa, gum macam chewing gum sikit tu, you ambil tu ada zinc dalam dia panggil lozenges. Yang isap-isap tu bila you sakit kerongkong semua kan, dalam tu kan ada zinc. Dia tahu sebab apa, farmasi ni tahu sangat zinc ni boleh membantu. Baik, sikit lagi, bagi mereka yang suka kena pneumonia ataupun masalah paru-paru, nampak kan paru-paru ada kaitan dengan virus attack zaman sekarang kan. Kalau apa saya kata, kalau macam COVID kan, dia yang paling dia suka tempat ialah bahagian hidung, bahagian paru-paru ni semua kan. Jadi zinc juga memainkan peranan untuk selalunya kalau hospital besar-besar ataupun hospital yang cukup alat semua tu atau perubatannya cantik, dia selalunya mesti dia campur dengan zinc juga sebagai koktail dia bagi untuk merawat orang yang ada masalah paru-paru, pernafasan. Ujung-ujung sekali ialah kalau satu lagi last, iaitu masalah prostat. Ramai orang lupa dan saya pun tak ingat ni. Rupanya zinc dia paling banyak, dia terletak dia simpanannya juga di dalam ataupun di kawasan prostat. Jadi kalau zinc tak cukup, prostat bermasalah. Itu yang saya kata tadi itu kan, testosteron you terganggu, sperm you terganggu. Okey, baik. Satu daripada checklist kalau you tengah murung, bukan saja nak marah pada partner you ataupun orang lain punya pasal. Kadang-kadang tak ada pasal pun, you cuma murung, you tak tahu sebab. Ada tak kes macam tu kan? Jadi you sendiri rasa macam geram je, apa aku ni tak ada sebab, suami baik ataupun isteri baik, aku ni macam down je, anak-anak pun tak gaduh, masih lagi down, bos pun sayang aku, bagi MC, bagi tak payah ambil MC pun tak apalah, kau rehatlah sebulan pun tak apa, tak baik-baik juga. Yang paling penting you kena check sekarang ialah jangan melawak, pergi jumpa doktor, minta zinc dahulu. Ada dos-dos yang tertentu, jangan pakai beli je. Kalau yang dah sakit-sakit sampai murung macam ni, dia mungkin dosnya kena tinggi sikit dahulu ke macam mana kan. Apa yang penting ialah you kena check dahulu. Saya akan bagi dia punya apa tu, secara amnya apa nak buat. Okey, sekejap sabar. Lepas tu tadi masalah kulit tu selalu sangat, kalau bukan takat acne, tambah pula dengan masalah eczema, masalah dermatitis kan, banyak ruam, banyak naik kulit ni merekah, suka pecah-pecah kat kaki semua tu. Salah satu penyebab utama ialah zinc tak cukup. Okey. Last kali ialah di mana nak dapat zinc ni dari segi pemakanan. Saya tak nak you pergi beli dulu sebab zinc ni sebenarnya kalau you makan cukup, alhamdulillah. Cuma bagi kita yang buat D&D diet ni, kita tak berapa galakkan you makan daging sebab zinc memang banyak daripada makanan-makanan laut seperti oyster yang paling tinggi sekali. Apa tu, tahu kan oyster kan? Tapi zaman sekarang tak usah makanlah oyster ni sebab bahaya sangat. Terlalu banyak ada mercury, ada lead, you pun tahu kan. Makanan laut memang banyak apa tu zinc, tetapi hati-hati. Kalau apa pun jangan makan ikan yang terlalu, kalau nak makan juga ambil ikan yang kecil-kecil lah, jangan ikan yang besar dan ikan yang tua-tua boleh hidup lama sangat kat laut sebab dia dah banyak makan dan hisap benda-benda yang toksik. Okey, sikit lagi saya nak cerita sekarang daripada vegetable pun ada saya bagi tahu. Okey, tapi dia lebih kepada bijirin yang boleh kita bantu you. Sebelum tu berhati-hati kalau you selalu sangat ambil bahan-bahan atau makanan yang tak organik, yang terlalu banyak pesticide. Ada satu nama glyphosate yang Monsanto punya company tu bagi kat semua negara sekarang ni kan. Dia macam dah ada monopoli dah kan, semua negara kena beli kat dia, daripada biji yang dah GMO sampailah racun dia, Masya Allah. Tak tahu apa nak jadilah kat dunia kita. Tapi inilah hakikatnya yang tengah berlaku sekarang. Sehingga kan dunia ni kadang-kadang dah rosak, tanah semua pun dah tak cukup dengan zinc semua ni. Baik, tapi apapun, kalau glyphosate yang spray-spray pesticide, apa tu racun serangga ni semua, kalau terlalu banyak you makan, dia menyebabkan zinc pun tak cukup. Satu lagi, makanan-makanan yang ada phytates. Phytates ni selalunya datang daripada biji-bijirin yang seperti apa tu, gandum, tepung-tepung ni lah, yang kita buat selalunya buat kuih dan sebagainya ni, tepung-tepung, cereal grains yang zaman sekarang ni pun saya tak tahu kenapa dia ada satu bahan nama phytates. Dan phytates ni kalau you tak rendam elok-elok bijirin ni, tak masak elok-elok, dia merupakan macam seolah macam racun yang menyebabkan zinc kita jatuh. Okey, stres juga.
Oi, jangan main. Sebab tu saya selalu tekan kepada anda, bila saya cerita tentang stres, you all tak apa nak dengar. You suka dengar cerita-cerita periuk, cerita-cerita pasal kelapa muda, you rajin dengar. Tapi kalau saya cerita pasal mengendalikan stres, sikit je. Tapi saya masih percaya stres memainkan peranan. Tengok ni, stres sampaikan zinc pun dia boleh ganggu. Okey. Orang yang diabetes, saya dah kata, orang yang suka makan antacid, sikit-sikit ambil ubat antacid. Tahu tak? Nak bagi hilang gastrik dan sebagainya. Satu lagi, pencernaan makanan you selalu terganggu, susah nak dapat zinc yang elok, yang mencukupi. Dan last kali, siapa yang dah bypass perut, ada juga setengah orang kalau dah gemuk sangat, dia kena bypass dia punya perut, dipanggil bariatric surgery. Kalau siapa yang kena buat operation tu, kena ambil suplemen lah. Baik, suplemen yang selalunya selain daripada you nak dapat daripada makanan, yang saya akan tutup cerita nanti, you ingat formula ni, okay? Dia punya recommended daily allowance ialah lebih kurang 11 hingga 15 mg, bergantung kepada you punya saiz badan ataupun keperluan. Yang bagi saya ambil 11-12 mg dah cukup sehari kalau nak belilah. Selalunya dia datang dalam bentuk 50 mg ke, tapi yang boleh absorb cuma 7-8 mg saja. Jadi yang lebih-lebihan nak tambah bagi jadi 11 atau nak jadi 12 sehari, perlukan lebih kurang 11 ataupun 12 mg sehari. Jadi kalau ambil suplemen pun dia paling-paling dia boleh masuk lebih kurang 7-8 aja. So yang extra 5-6 mg ni you ambil daripada makanan. Okey, nama kalau you nak pergi farmasi tu, you minta zinc orotate, O-R-O-T-A-T-E, zinc orotate, ataupun zinc glycinate, bisglycinate. You dengar-dengar lebih kurang macam ni. Besok you tengok-tengok ada tulis glycinate, G-L-Y-C-I-N-A-T-E. You minta ni, selalunya yang ni yang among the best lah. Ni bukan brand, ni dia punya bahan, compound dia tu. Okey. Satu lagi namanya zinc, kalau you ambil, you tengok kat situ tulis zinc gluconate, you tak payah ambil. Okay, jangan beli zinc gluconate. Kalau zinc sulfate, okay, zinc sulfate. Boleh dengar semua ni. Okay, so dia punya dose yang you kena tengok ialah nak kena masuk dalam badan lebih kurang 10 atau 11 mg sehari. Baik, kalau you makan ikut D&D diet yang sampai berat badan kali 5 tu kan, sayur-sayuran atau biji-biji ni semua tu, dalam bentuk gram, you akan selamat. Contoh saya 70 kilogram berat badan saya kali 5 jadi berapa? 350 gram. Makan je sayur-sayuran yang beraneka jenis 2 kali sehari, 1 lunch, 1 dinner. Pagi dah makan fruits kan, InsyaAllah, don't worry so much. Sebab tu saya kata tengok makanan you dulu. Nombor 1 garlic, nombor 2 legumes, semua jenis kacang-kacang legumes. So tahu tak, wheat germs, satu lagi wheat germs ni dia bentuk macam emping lah kan, macam cereal sikit, dia punya kecil-kecil halus-halus tu. Chickpeas, kacang kuda. Lagi dark chocolate. Siapa yang confuse dark chocolate ni, jaga baik-baik. Jarang ada jual yang 100% chocolate dark, betul-betul pure. Dia selalunya ada 10 hingga 20% ada sugar juga sikit. Tapi ambil yang paling rendah lah, kalau dapat 10 atau 15% sugar tu, InsyaAllah masih boleh selamat lagi. Sebab dark chocolate tu itself dah 85-90%. Okay. Baik, peas atau beans bagus untuk dapatkan zinc. Watermelon very good, tembikai. Brown rice boleh. Mushrooms, cendawan. Lagi satu nuts, especially cashew nuts dan almond. Saya ulang, cashew nut dan almond. Banyak nuts kan, tapi yang lebih disebut-sebut cashew nut dan almond. Okey. Sesame seed. Okey, satu lagi kidney beans saya dah sebut. Pumpkin seeds, labu punya tu biji yang dia orang dah kupas pun ada jual kat kedai-kedai Arab tu, selalu banyak warna-warna hijau tu. Okey. Memang sedap juga, jaga baik. Jangan sampai lebih pada 2 genggam ke 3 genggam tu dah kira banyak dah. Lebih pada setengah cawan tu kira dah terlalu banyak dah. Okay, right. Last ialah oatmeals boleh, yang organik. Dan jangan lupa kawan kita nama spinach. Spinach tu apa dia? Bayam. Sebenarnya dia orang tak belajar banyak tentang moringa, tentang
ulam-ulam orang Melayu kita banyak lagi yang ada apa tu zinc ni. So saya nasihatkan you jangan risau, kalau you banyak ambil ulam-ulaman berbagai jenis, bertukar-tukar, minggu ni beli lain, besok minggu lain, termasuk dengan petai semua. Dan saya kata kalau daun moringa pun ada, tolong buat sesuatu, makan, masuk dalam perut you, cukup cantik. Okay, dah habis. Ulam raja dan pegaga, very good, especially pegaga. You make sure mencukupi. Bayam apa pun boleh, Brazil pun boleh, merah pun boleh, hijau pun boleh, no problem. Cuma saya minta you kurangkan yang bayam merah, sebab dia banyak oxalate. Oxalate ni dia bukan takat apa bagi jadi kidney stone sahaja, tetapi dia juga menahan uric acid, apa tu, zinc. So kurangkan yang warna merah tu. Okey, banyaklah kita kat orang Malaysia ni tak ada problem kalau nak ambil zinc. Okey, tapi zinc yang paling diiktiraf ialah pumpkin seeds, antara yang natural. Okey, so cari buah labu banyak-banyak, keringkan biji dia, cuba you buat. Tapi saya tak salah, penat, pergi beli yang dah siap dah. Okey, bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih banyak, jumpa lagi. Anda berhati-hati, hari ni dah 3,700 orang jaga baik-baik Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,